Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel Suzan Farm. Saya Subhi Zamani. Okey, hari ini saya nak ajak anda untuk sama-sama kita nak periksa nestbox sang corner saya ni. Untuk kita nak tengok sama ada dalam nestbox tu dah ada anak ataupun dah ada telur. Okey, so topik kali ini saya nak ajar anda, saya nak kongsikan dengan anda sedikit tentang macam mana kita nak maklumkan kepada pihak perlitan sekiranya induk sangkonia kita ataupun induk apa-apa jenis parrot ataupun apa-apa jenis haiwan kesayangan anda yang memiliki permit khas ataupun lesen khas untuk memelihara. So saya nak kongsikan sedikit kepada anda macam mana kita nak maklumkan kepada pihak perlitan sekiranya haiwan kesayangan anda itu telah pun menetas ataupun telah pun bertelur. So kali ini saya nak ajak anda untuk kita sama-sama tengok proses ini daripada mula sampai habis. So jangan lupa tonton video ini dari mula sampai habis untuk kita sama-sama ketahui macam mana dia punya prosedur untuk kita nak daftar kelahiran anak bagi induk sangkonia kita ataupun induk haiwan kesayangan anda ini. Okay, jom let's go. Okey, so sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita kena tengok dulu keadaan dalam kita punya nestbox. Kita kena periksa setiap nestbox kita ni sama ada dah ada anak ataupun dah ada telur. Okey, sekiranya dalam nestbox kita dah ada anak ataupun dah ada telur, kita perlu ambil gambar dahulu. Okey, kita ambil gambar anak ataupun telur tu. Okey, jom kita tengok macam mana keadaan di dalam dia. Okey, tujuan saya meletakkan sunshine net ni di belakang nestbox supaya untuk mengelakkan daripada tempias hujan tu masuk ke dalam saya punya nestbox lah. Sebabnya kalau hujan masuk dalam nestbox dah terkena pada telur dia, nanti dia punya telur tu dia akan kemuruk. So nak elakkan daripada telur tu kemuruk terkena tempias hujan, jadi saya letakkan sunshine net ni di untuk menutupi bahagian belakang nestbox ni lah. Saya tak menggunakan plastik direct sebabnya kalau saya letak plastik yang 100% plastik yang tak ada lubang, nanti angin dia tak akan masuk ke dalam. Jadi induk dan anak ini nanti dia akan lemas lah. So saya letakkan sunshine net ni sebab sunshine net ni dia ada lubang. Kan tetapi saya meletakkan sunshine ni dua lapisan lah. Sebabnya saya nak mengurangkan lagi risiko daripada air hujan tu tembus masuk ke dalam. Okay, so kita tengok dulu macam mana keadaan di dalam dia. Oh. Hati-hati ya bila buka nestbox ni. Sebab kemungkinan besar dia punya induk dia akan terjun ikut sekali. Okey, so alhamdulillah dalam kita dah ada anak dalam ni. Okey, so apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita ambil dahulu gambar anak di dalam ni. So saya akan ambil gambar. Okey, ambil gambar beberapa keping. Okey. Okey, so kita beralih pula pada nestbox yang kedua. Yang kedua ni nampaknya belum ada telur lagi.
Tetapi ada nampak tanda-tanda yang induk ni bakal bertelur tak lama lagi dah. Sebabnya dia dah letak bulu dia banyak-banyak dekat dalam nest box ni. So ini adalah salah satu tanda-tanda induk sangkuna akan mula bertelur. Okey. Okey, itulah dia salah satu langkah pertama yang harus kita lakukan sekiranya induk sangkonia kita ataupun induk parrot kita ni dah mula menetas ataupun baru bertelur. So itulah dia langkah-langkah yang perlu kita ambil, iaitu yang pertama sekali kita perlu periksa terlebih dahulu dia punya keadaan nest box. Okey, so kita kena tengok keadaan nest box tu macam mana. Sama ada nest box tu masih okey ataupun tidak, dan dalam nest box tu keadaan dia macam mana. Kita kena tengok sama ada dalam nest box tu terlampau kotor ke, ataupun dia punya cengkerang telur tu masih terdapat di dalam dia. Kita perlu buanglah dia punya cengkerang telur di dalam tu. So kita perlu bersih terlebih dahulu dalam nest box tu. Okay, tak perlu bersih banyak-banyak sebab kalau ada telur ataupun kalau ada anak, kita tak boleh nak clearkan banyak-banyak sebab takut nanti dia akan efek kepada anak ataupun telur induk tadilah. Berkemungkinan sekiranya kita mengganggu telur ataupun kita mengganggu dia punya nest box, berkemungkinan besar induk ni dia akan bertindak untuk memecahkan telur ataupun dia bertindak untuk gigit dia punya anak ada sehingga mati. So kalau kita rasa tak selamat untuk kita nak bersihkan nest box, kita elakkan dululah. Okey, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan adalah kita ambil gambar anak sangkonia itu ataupun kita ambil anak induk parrot kita, ataupun kalau baru bertelur kita ambil gambar telur kepada induk tersebut. Okey. Yang ketiga, jangan lupa pula untuk kita ambil sekali gambar induk sangkonia kita ataupun gambar induk parrot kita lah. Gambar induk yang menetas ataupun yang bertelur tu, induk dia tu, parents, dia punya parents dia, kita ambil gambar dia. So ketiga-tiga benda ni kita perlu lakukan lah semasa proses untuk kita nak maklumkan kepada pihak penghilitan. So apabila kita maklumkan kepada pihak penghilitan nanti, takkan ada apa-apa masalah yang timbul lah selepas itu. So apa yang kita perlu lakukan selepas kita dah ambil gambar kedua-duanya sekali, itu gambar induk dan gambar anak tu ataupun gambar telur, apa yang perlu kita lakukan adalah kita buatkan satu surat. Okey, kita buatkan satu surat makluman kepada pihak penghilitan yang mengatakan bahawa induk kita dah bertelur ataupun induk kita dah menetas. Okey, untuk prosedur daripada awal sehingga akhir untuk kita nak daftar kelahiran baru untuk anak induk sangkonia ataupun parrot kita ni, saya akan kupaskan pada episod yang akan datang. Apa yang perlu kita lakukan selepas ini, saya akan kupaskan pada episod akan datang. So untuk yang kali ini, saya nak kongsikan dengan anda apa langkah pertama saja yang perlu kita buat sekiranya induk kita ni dah mula menetas ataupun dah baru saja bertelur. Okey, so sekarang kita dah ambil gambar dan sekarang ni apa yang perlu kita lakukan adalah kita buat satu surat makluman kepada pihak penghilitan. So mari saya tunjukkan macam mana saya tulis surat makluman kepada pihak penghilitan. Jom. Okey, inilah dia contoh surat yang saya buat. Setiap kali induk sangkonia saya menetas, so inilah surat yang akan saya buat dan saya akan serahkan kepada pihak penghilitan. So inilah contoh surat yang saya buat lah. So bagi anda yang masih lagi belum tahu macam mana nak rekod surat untuk nak maklumkan kepada pihak penghilitan, so inilah dia contoh surat yang saya gunakan untuk makluman kepada pihak penghilitan. So anda boleh tiru saja saya punya surat ni. Okey, saya akan jelas sedikit.
Okey, dekat surat ni pada bahagian atas sekali, okey, yang saya highlightkan dengan warna kuning ni. Okey, yang warna kuning yang saya highlightkan ini adalah tempat-tempat yang anda perlu ubahlah mengikut anda punya maklumat. Okey, so di bahagian atas sekali kita perlu masukkan nama penuh. Okey, nama penuh kita dekat sini, masukkan nama penuh kita dekat sini. Okey, dan boldkan nama anda dekat sini. Okey, pastikan nama penuh anda tu kita gunakan dia punya huruf dia capitalize each word. Okey, so kita highlightkan dekat sini, kita just klik dekat sini saja, nanti dia akan capitalize sendirilah. Apa yang dimaksudkan dengan capitalize each word tu adalah huruf besar di setiap perkataan. Okey, setiap perkataan ni dia akan bertukar kepada huruf besar. Jadi dekat sini anda masukkan nama penuh anda dalam keadaan dia capitalize each word. Okey, so selepas itu selang satu tab. Okey, saya tunjukkan. Okey, ini adalah tab. Okey, anda tab selang satu perenggan. Okey, anda masukkan pula alamat kediaman anda ataupun alamat premis anda. Okey, dekat sini anda masukkan alamat penuh lah premis anda ni. Dan kemudian kita selang satu perenggan lagi. Kita masukkan pula nombor telefon. Okey, nombor telefon dan juga alamat email. Okey, dekat sini anda masukkanlah anda punya nombor telefon dan anda punya alamat email. Okey, kemudian kita langkau lagi satu perenggan. Okey, kita langkau lagi satu perenggan dan kita masukkan pula alamat ataupun nombor rujukan surat kita. Okey, untuk nombor rujukan surat ni, ini adalah terpulang kepada anda sendirilah. Sama ada anda nak masukkan ataupun tidak, itu adalah terpulang kepada individu. Sekiranya anda ada nombor rujukan tersendiri, okey, nombor rujukan surat anda yang tersendiri, saya syorkan anda masukkan ke dalam surat anda inilah. Supaya tujuan dia, saya masukkan nombor rujukan surat ni. Tujuan dia supaya saya lebih tahu ataupun saya mudah nak semak semula surat yang saya pernah keluarkan sebelum ni kepada pihak pilitan. So surat-surat ini saya akan filingkan, saya akan filekan dan saya akan simpan di tempat saya lah. So in case ada apa-apa yang berlaku pada masa akan datang, saya akan rujuk balik pada surat yang saya keluarkan ni lah kepada pihak pilitan. Okey, kemudian kita langkau satu perenggan dan kita masukkan garis palang yang panjang ni. Okey, kita masukkan garis palang. Kemudian kita langkau lagi satu perenggan. Kita masukkan pula alamat penerima. Okey, alamat penerima ni kita perlu masukkan alamat penuh. Alamat penuh jabatan perkhidmatan yang terdekat dengan kita. Okey, macam saya, perkhidmatan yang paling hampir dengan saya adalah perkhidmatan di Wisma Persekutuan lah, yang terletak di Anak Bukit Alustar. So saya akan masukkan alamat penuh dia dekat sini, dan juga kepada siapa untuk kita serahkan surat ni. Macam saya akan letakkan pengarah sahaja. Okey, kemudian di bahagian kanannya barulah kita masukkan alamat, kita masukkan tarikh surat dikeluarkan. Okey, ini adalah tarikh surat dikeluarkan. Sekiranya anda hantar pada 1 Ogos, maka dekat sini 1 Ogos lah. Okey, untuk tarikh ni anda boleh type terus ataupun anda boleh kosongkan terlebih dahulu. Okey, bahagian nombor 1 ni, dia punya tarikh ni anda boleh kosongkan. So bahagian tarikh ni anda boleh tulis tangan saja menggunakan pen. Okey. So bila anda nak kemukakan ataupun anda nak hantar surat ni nanti pada pihak perkhidmatan, barulah anda tulis dia punya tarikh semasa lah. So selepas pada tu kita selang lagi satu perenggan dan kita masukkan nombor telefon jabatan perkhidmatan yang terdekat dengan kita. Okey, nak masuk boleh, tak masuk pun boleh, tidak ada masalah. So selepas tu kita
senggang lagi ataupun kita langkau lagi satu perenggan dan kita masukkan kata panggilan. Okey. Dekat sini saya letak tuan atau puan sebab saya tak tahu sama ada pengarah semasa itu lelaki ataupun perempuan. Jadi untuk tujuan keselamatan saya letak saja dua-dua. Okey, tuan ataupun puan. Okey, kemudian kita langkau satu perenggan, barulah kita masukkan dia punya tajuk surat. Okey, untuk tajuk ni kita tak perlu tulis panjang-panjang. Kita tulis ringkas saja. Macam saya akan tulis direct penetasan burung sangkona. Dan saya akan masukkan sedikitlah dia punya nama saintifik dia, Aratinga solstitialis. Okey. Kemudian saya langkau satu perenggan dan barulah kita masukkan isi-isi kepada surat kita. Okey. Macam saya untuk yang perenggan pertama ni saya masukkan maklumat yang perlu kita masukkan adalah maklumat-maklumat asas kita lah. Okey. Dekat sini kita masukkan nama penuh. Semua sekali huruf besar. Kita masukkan nama penuh kita dekat sini. Kemudian kita terus masukkan kita punya nombor IC. Okey. Dan pemilik lesen. Dan dekat sini kita masukkan nombor lesen kita, nombor lesen induk. Nombor lesen induk ni kita ambil di bahagian atas, bahagian depan sekali lesen kita tu. Di bahagian atas yang ada dia punya scan barcode tu. Okey, dekat bawah tu dia ada tulis nombor lesen induk. Okey, nombor lesen induk ni adalah nombor lesen induk yang bertelur dan menetas tadilah. So kita kena masukkan dekat sini dia punya nombor lesen. Okey, kemudian barulah kita masukkan ingin memaklumkan bahawa spesies sangkona telah menetas pada. Okey, dekat sini kita perlu masukkan kita punya tarikh. Tarikh sebenar anak induk sangkona tu menetas. Okey, waktu bila anak induk tu menetas kita perlu rekod. Okey, dekat sini sedikit info untuk anda. Mungkin anda baru memiliki ataupun baru berjinak-jinak dengan parrot ni. Okey, sedikit info untuk anda. Okey, setiap kali berlakunya aktiviti bertelur ataupun persenyawaan oleh induk parrot anda itu, anda perlu rekodkan ke dalam buku ataupun mana-mana tempat lah. Anda perlu rekodkan. Okey, bermula daripada tarikh dia mula-mula bertelur sehinggalah dia dah selesai menetas. Okey, tujuan dia untuk kita buat rekod ni supaya mudah untuk kita nak maklumkan kepada pihak pilitan waktu bila induk kita ni mula bertelur dan waktu bila dia start menetas. Okey, so macam dekat surat ni kita kena masukkanlah waktu bila dia dah menetas. Okey, untuk tarikh ni pula saya masukkan tarikh terakhir anak induk sangkona saya menetas. Okey, so sekiranya induk sangkona saya ni dia menetas sebanyak 3 ekor. Jadi tarikh ini adalah tarikh terakhir ataupun tarikh anak yang ketiga menetas tu. So saya akan tulis dekat sinilah. Okey, kemudian kita masukkan berapa ekor, berapa jumlah yang menetas. Okey, contoh macam saya ada 4 ekor, jadi saya masukkanlah dekat sini sebanyak 4 ekor daripada induk nombor penandaan. Okey, selepas itu kita barulah kita masukkan nombor penandaan kepada pasangan induk yang bertelur tadi. Okey, kita masukkan saja nombor ring penandaan dia tu dekat sini. Okey, untuk info mengenai penandaan ni nanti saya akan kongsikan kepada anda pada video yang akan datang. Okey, saya akan kupaskan lebih banyak lagi tentang perkara-perkara seperti ini. Okey, kemudian kita masuk pada perenggan yang kedua. Okey, sehubungan dengan itu saya ingin memohon kepada pihak tuan atau puan agar dapat dikeluarkan atau ditambah lesen pemilikan kepada anak burung spesies tersebut. Okey. Di perenggan kedua ni kita cuma masukkan ayat untuk permohonan kepada pihak pilitan supaya pihak pilitan dapat memberi kelulusan kepada kita untuk menambahkan ataupun mengeluarkan lesen yang baru kepada anak induk sangkona kita tadilah. Okey, kemudian masuk pada perenggan yang ketiga. Itu adalah ucapan terima kasih dan ucapan penutup lah. Okey, so anda boleh tiru saja saya punya surat ni. Okey, anda boleh tiru saja dan type semula dalam komputer anda. Dan anda cuma perlu ubah saja apa yang telah saya highlightkan ni. Okey, anda ubah saja.
apa yang saya highlightkan pada anda. Apa yang anda lihat, okey, ini adalah apa yang anda perlu ubah sahaja. Okey. Kemudian di dalam surat itu juga kita perlu kepilkan sekali lampiran kepada surat tersebut. Okey, dekat lampiran tu kita cuma masukkan gambar-gambar induk sangkona dan anak sangkona yang menetas tadi sahaja. Sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, kita perlu masukkan gambar induk sangkona dan juga gambar anak induk sangkona yang menetas tu. Okey, ini adalah lampiran kepada surat makluman kepada pihak pilitan. Okey, dekat bahagian ruangan lampiran pula, okey, kita masukkan sedikit maklumat mengenai induk sangkona ni lah. Contoh macam saya buat ni. Okey, saya mulakan dengan induk sangkona dan saya masukkan dia punya nombor penandaan. Okey, dekat sini saya asingkan betina dengan jantan. Okey, sekiranya anda mempunyai kad DNA test, anda boleh tulis saja betina dan jantan ni mengikut kad DNA test tu lah. So dekat sini pihak pilitan dia akan maklumlah bahawa induk anda ni memang terbukti sepasang. Okey, dekat sini kita masukkan dia punya nombor penandaan dia mengikut dia punya jantina lah. Okey, kemudian kita masukkan dia punya gambar. Dan seterusnya di bahagian bawah barulah kita masukkan bahagian anak sangkona, anak yang menetas tadi. Okey, dekat sini kita masukkan sedikit maklumat. Okey, tarikh anggaran menetas 20 Julai hingga 27 Julai ni. Ini adalah tarikh menetas untuk anak induk sangkona saya. Ini yang saya rekod. Okey, 20 Julai ni adalah tarikh anak pertama yang menetas dan ini adalah tarikh terakhir dia menetas. Okey, usia sekarang ni adalah usia daripada dia start menetas sampailah waktu kita nak hantar surat tu kepada pihak pilitan. Okey, macam saya akan hantar surat ni pada 1 Ogos. So dekat sini usia dia adalah yang paling baru. Okey, usia yang minimum dia adalah 5 hari. Okey, ini adalah anak yang keempat, usia dia 5 hari. Dan sebelah hari ni adalah usia anak yang pertama menetas. Okey, untuk jantina saya letakkan tidak pasti saja sebabnya saya belum lagi buat DNA test untuk anak induk sangkona ni lah. Sebab untuk nak buat DNA test dia ni perlu ambil masa sedikit lagi masa. Saya perlu tunggu dia punya bulu dia keluar terlebih dahulu, barulah saya akan buat dia punya DNA test. Untuk burung induk sangkona ni, kita tak boleh nak tentukan jantina hanya dengan melihat kepada tubuh badan dia saja. Okey, sebabnya sukar untuk kita nak tentukan dia punya jantina ikut kepada dia punya body. Dia tak sama macam burung-burung yang lain. Cuma untuk parrot sangkona ni dia lain sikit. Kalau kita nak tentukan dia punya jantina dengan lebih tepat, kita kena buat DNA test. Okey, untuk bahagian penentuan jantina ni nanti saya akan kupaskan juga pada video yang akan datang. So jangan lupa untuk teruskan bersama dengan channel saya ni lah, supaya anda tidak terlepas info-info yang berguna selepas ini. Okey, so itu sahaja contoh surat yang perlu kita sediakan kepada pihak pilitan. So ini adalah surat dia dan ini adalah lampiran dia. Okey, dan lagi satu, apa yang perlu kita kepilkan ataupun kita perlu lampirkan sekali dalam surat ni adalah kita perlu kepilkan sekali semua lesen pemilikan kita yang kita miliki pada masa tu kepada pihak pilitan. So sekiranya induk sangkona ni anda mempunyai 5 lesen ataupun 10 pasang lah. Sekiranya anda memiliki 5 lesen, jadi kelima-lima lesen tu kita perlu photostate, kita perlu buat salinan lesen tadi dan kita kepilkan sekali dengan surat ni, dan kita serahkan kepada pihak pilitan. So pihak pilitan dia akan semak balik lesen tu dan dia akan key in dalam dia punya data. So dekat situ dia tahulah berapa jumlah sebenar yang kita ada pada premis kita sekarang. So ini sebenarnya benda yang penting yang kita tak boleh nak abaikan. Sebabnya
kita perlu maklumkan benda ni kepada perhilitan, berapa jumlah sebenar yang kita ada di premis kita. Jumlah sebenar tu mestilah sama dengan jumlah yang terdapat di dalam lesen pemilikan lah. So kalau ada lagi yang induk kita yang belum mempunyai lesen, jadi hati-hati, kita perlu maklumkan segera dengan pihak perhilitan bahawa ada lagi yang belum ada lesen, dan kita tanya dia apa solusi yang boleh kita buat lah. So ini adalah step pertama untuk kita nak keluarkan lesen yang baru kepada anak induk sangkonia kita ni lah. Okey, itulah dia sedikit gambaran tentang langkah-langkah pertama yang perlu kita lakukan sekiranya induk parrot kita ni sudah pun mula bertelur ataupun sudah menetas. Apa yang perlu kita lakukan adalah sekiranya induk parrot kita dah bertelur ataupun menetas, kita perlu maklumkan segera kepada pihak perhilitan. Okey, mungkin ada di antara anda yang langsung tidak tahu tentang perkara ni. Mungkin ada di antara anda yang langsung tidak tahu bahawa sekiranya induk parrot kita dah menetas ataupun dah bertelur, kita perlu maklumkan kepada pihak perhilitan. Kenapa kita perlu maklumkan perkara ini kepada pihak perhilitan? Okey, ini adalah kerana supaya pihak perhilitan itu akan alert ataupun akan maklum bahawa induk kita sudah pun bertambah. Okey, ini akan sedikit sebanyak membantu kita dalam proses untuk kita keluarkan lesen yang baru kepada anak induk sangkonia ataupun anak induk parrot kita yang baru lahir tadilah. So ini adalah salah satu sebab kenapa kita perlu maklumkan kepada pihak perhilitan terlebih dahulu. Jadi, prosedur pertama yang perlu kita lakukan sekiranya induk parrot kita sudah bertelur ataupun menetas adalah kita perlu maklumkan segera kepada pihak perhilitan. Okay, kita perlu maklumkan terlebih dahulu kepada perhilitan bermula dari makluman induk kita bertelur sehinggalah kita membuat makluman kali kedua setelah telur itu menetas. Okey, perkara ini penting. Perkara ini sangat penting dan perlu diambil berat. Sebab sekiranya kita gagal berbuat demikian, ini akan memberikan impak yang negatif kepada anda. Okey, anda mungkin tidak dapat mengeluarkan lesen yang baru untuk anak induk parrot ataupun anak induk sangkonia anda yang baru menetas tadi. Mungkin dan lebih parah lagi, anda mungkin akan dikompaun oleh pihak perhilitan. Sekiranya pihak perhilitan datang melawat ke premis anda dan mendapati anda memiliki induk sangkonia ataupun apa-apa induk yang anda miliki sekarang ni, induk parrot yang anda miliki. Okey, sekiranya waktu pihak perhilitan datang melawat ke premis anda dan mendapati anda memiliki induk yang tidak berdaftar dengan pihak perhilitan, maka ini akan memberikan kesan-kesan negatif kepada anda lah. Mungkin anda akan dikompaun pada masa itu. Okey, jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, anda perlu ikut apa yang saya katakan pada anda ketika ini. Okey, iaitu dengan anda maklumkan segera kepada pihak perhilitan tentang pemakluman tentang induk anda dah bertelur ataupun dah menetas. Okey, sekiranya anda memiliki haiwan yang dilindungi ini, tolong segera maklumkan kepada pihak perhilitan sekiranya induk anda itu sudah pun bertambah jumlah dia. Okey, itulah langkah pertama yang anda perlu lakukan sekiranya terjadi perkara-perkara yang demikian untuk kita elakkan benda-benda yang negatif nantilah. Mungkin anda akan dikompaun sehingga RM50,000. Okey, mungkin ada di antara anda yang sudah tahu tentang perkara ini dan masih lagi belum membuat apa-apa tindakan. Okey, ini adalah sedikit nasihat saya kepada anda. Kan? Jangan kerana anda nak jimatkan kos RM10 itu untuk kita buat lesen yang baru, anda sanggup dikompaun oleh perhilitan sehingga mencecah RM50,000. Okey, so ini adalah sangat-sangat tidak berbaloi kepada anda. Okey, jangan kerana kita nak jimatkan duit, kita sanggup menerima habuan yang lebih besar. Okey, apa yang saya boleh katakan kepada anda, kita ikut sahaja peraturan ataupun kita ikut sahaja prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak perhilitan. Okey, ini akan memberi keselamatan kepada kita sekiranya kita memiliki haiwan-haiwan yang dilindungi.
Okey, jadi setakat ini saja perkongsian saya pada kali ini. Selepas ini saya akan kongsikan lebih banyak lagi maklumat berguna tentang induk parrot ni pada masa akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini dan komen saja apa persoalan yang anda ingin ajukan kepada saya. InsyaAllah saya akan balas komen anda pada masa akan datang. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini sampai habis. Okey, jangan lupa untuk tekan loceng notification supaya anda tidak terlepas video-video yang akan datang. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Saya Subhi Zamani dan channel ini adalah Suzan Farm. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.